Bagi membincangkan lebih lanjut tentang PRK Parlimen Bulai dan juga Dun Simpang Jeram bersama untuk kongsikan pandangan ketika ini, Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik. Terima kasih Mujibu sudi bersama kami dalam Buletin Awani jam ini. Pertama sekali Mujibu, apa yang boleh kita jangkakan di kedua-dua kerusi ini, PRK Parlimen Bulai dan juga Dun Simpang Jeram? Terutamanya kita perlu ambil kira legasi besar yang telah pun ditinggalkan oleh penyandang dua-dua kerusi ini. Ya, sudah tentu Naila. Ini kita bercakap tentang satu pilihan yang kecil pertama ataupun mungkin kita kata kedua lah selepas Kuala Terengganu, di mana kali ini pilihan raya kecil ini akan melibatkan dua kawasan yang berbeza. Satu Parlimen P161 Pulai yang ada lebih kurang 160,000 jumlah pengundi, dan juga DUN M13 Simpang Jeram yang ada lebih kurang 45,000 pengundi. Barangkali ini kerusi yang akan menjadi tumpuan, memandangkan ini sudah tentu akan terkait dengan kerusi-kerusi yang majoriti kawasan Melayu, dan siapa juga yang nanti akan dicalonkan akan menggalas satu tanggungjawab yang besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh satu tokoh yang legasinya sangat besar, yang disifatkan sebagai ikon inisiatif Rahmah yang pada ketika ini sudah membina momentum dan banyak memberi impak positif bukan saja dalam kehidupan rakyat secara umum, tapi juga secara khusus kepada politik Pakatan Harapan di peringkat persekutuan. Jadi mungkin apa yang kita perlu nampak dalam hal ini adalah apakah parti Pakatan Harapan yang ketika ini bekerjasama dengan Barisan Nasional akan memutuskan untuk ataupun status quo kepada penyandang Parti Amanah untuk bertanding di kursi ini, ataupun sebenarnya ada perbincangan, ada kompromi. Dan soalan yang paling penting barangkali yang ditanya Naila, siapa yang bakal diletakkan untuk menjadi calon ini, yang ketika ini ada dua nama yang kuat dikaitkan dengan kawasan itu. Satu, Ananda kepada Allahyarham sendiri, Siti Fatihah Salahuddin, dan juga setiausaha politiknya juga bekas speaker DUN Johor itu sendiri, Suhazan Gayat. Jadi mungkin ini nama yang kuatlah bertiup bagi kawasan ini untuk PRN pada 9 September nanti. Ya, tapi seperti yang Mujibu katakan, ini satu tanggungjawab yang amat besar yang perlu digalas oleh calon dan juga pemimpin pada kedua kerusi ini untuk mengisi kekosongan yang cukup besar yang telah ditinggalkan oleh penyandangnya sebelum ini. Kalau kita lihat antara isu-isu yang diketengahkan, tentunya isu kemiskinan, isu akses kepada barang asas terutamanya makanan, tentunya dikaitkan amat rapat dengan branding menu Rahmah itu sendiri. Adakah Mujibu melihat isu ini akan diteruskan, terus diangkat di kerusi ini? Ya, setakat ini kita akan mendapat kepastian apa keputusan parti ini mungkin akan dibuat selepas berakhir pilihan raya 6 negeri ini. Justru kalau kita melihat daripada perspektif siapa yang bakal diletakkan, apa kompromi yang bakal berlaku, seperti mana yang Naila katakan, legasi yang ditinggalkan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin itu amat berat untuk dipikul. Walaupun kita menjangkakan siapa juga yang akan mengisi kerusi itu, dan sekiranya menang mungkin tidak akan mengisi jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang disandang oleh yang ketika dulu. Tapi sudah tentulah legasi beliau yang sebagai wakil rakyat di Simpang Jeram dan juga di Pulau itu amat berat untuk diisi. Dan bagaimana pula nanti legasi yang ditinggalkan oleh arwah itu dapat diteruskan bukan saja di dua kawasan ini, tapi juga sudah tentu dalam konteks kos sara hidup, memandangkan kita melihat inisiatif Rahmah yang digerakkan oleh Allahyarham itu telah memberikan impak yang luas, dan ketika ini juga bukan saja tengah membina momentum itu, tapi juga nampaknya semakin diperluas ke area-area yang saya rasakan tidak terkait dengan kos sara hidup dan sebagainya, tapi sudah ingin dijadikan sebagai satu gaya hidup yang mana Rahmah ini menjadi jenama kepada seluruh kehidupan rakyat Malaysia. Jadi mungkin dua perspektif ini yang menjadi bebanan kepada siapa juga yang mengisi kasut yang ditinggalkan oleh Allahyarham itu, baik dari sudut performance sebagai seorang menteri KPDN dan juga wakil rakyat Parlimen Simpang Pulai dan juga DUN Simpang Jeram itu, Naila. Ya.
Berbalik kepada persoalan cabaran parti untuk meletakkan calon di kedua-dua kerusi ini dan seperti yang dimaklumkan dan juga dilaporkan dalam media terdapat spekulasi bahawa anak Allahyarham sendiri Siti Fatihah dicalonkan bertanding, dikatakan satu kabar angin ketika ini, tetapi bagi Mujibu apa yang kita tahu mengenai calon-calon yang dikatakan terdapat spekulasi yang Mujibu maklumkan sebentar tadi? Dua perspektif harus dilihat daripada dua nama yang dikaitkan itu. Satu, sudah tentulah kebiasaan politik yang berlaku, ya. Kalau ada kematian penyandang, maka lazimnya sesiapa juga yang mempunyai pertalian keluarga itu akan diangkat untuk mewakili kawasan itu, seperti mana yang kita saksikan di Sandakan, di pilihan raya kecil Kuala Kangsar, ya. Ini seolah-olah meneruskan tradisi itu, memandangkan perkiraan parti bahawa jasa dan bakti yang dilakukan oleh penyandang pada ketika itu akan membawa satu aura yang positif, dan maka atas dasar kenangan itu, maka keluarga yang diangkat menggantikan tempat beliau itu akan diundi, ya. Ini sudah menjadi satu trend. Tapi daripada kedua-dua nama itu juga barangkali kita melihat daripada perspektif pendedahan politik. Kita dimaklumkan bahawa ananda beliau Siti Fatihah ini juga sering terlibat ataupun menjadi pegawai khas ataupun pegawai khas, tugas-tugas khas arwah ayahnya sepanjang menjadi wakil rakyat di situ. Dan juga saudara Suhaizan Kayat ini bukanlah satu nama yang asing bagi arena politik di Johor, memandangkan beliau adalah bekas Speaker DUN negeri Johor dan juga setiausaha politik yang banyak melakukan kerja-kerja politik di kawasan arwah, ya, terutamanya di Pulai dan Simpang Jeram. Jadi kedua-dua pertimbangan ini sebenarnya berdasarkan pada perkiraan yang dua individu ini barangkali paling layak untuk menggantikan kerusi beliau, dan mungkin, ya, dalam pertimbangan mungkin kalau berlaku status quo, pertimbangan bahawa amanah akan mengekalkan kerusi ini, maka kebetulan ada dua kawasan yang kosong, barangkali kompromi boleh dicipta, satu formula menang-menang di antara ananda beliau dan juga bekas setiausaha politiknya, meletakkan barangkali seorang bertanding di peringkat DUN, seorang juga di peringkat parlimen. Cuma mungkin ini barangkali satu keputusan yang tidak boleh ditentukan oleh Amanah dan juga Pakatan Harapan, memandangkan kerjasama dengan UMNO, dan sudah tentu kita bercakap Johor yang ketika ini dipimpin oleh UMNO juga barangkali ada say di situ, dan ada perkiraan-perkiraan politik yang mungkin berlaku untuk memastikan siapa juga calon yang diletakkan itu akan memberi kemenangan kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan sebagai koalisi yang berada di Johor pada ketika ini.